Bila nak sampai satu matlamat, anda ada nama dia kat sini, matlamat, ataupun kita panggil target yang anda nak capai. Setuju ke setuju? You ada benda ni, betul? Untuk capai matlamat dan target, sebab itulah you all hari ni buat bisnes, betul? Bisnes ni adalah ibarat anda punya kenderaan untuk you all nak capai matlamat. Setuju ke setuju? Siapa kat sini buat bisnes ni sebab ada matlamat yang dia nak capai? Dari segi keuangan yang baik, lifestyle yang bagus, dia boleh melancong banyak tempat. Anda jangan say I. So tak kisahlah you buat bisnes ni produk ke ataupun servis, tak kisah. Yang penting dia akan bantu you untuk capai apa matlamat. So, bila kita buat bisnes, perkara pertama yang anda perlukan adalah anda perlu ada matlamat dulu. So, bila buat bisnes, tak ada matlamat, contohnya tak tahu berapa sale, tak tahu, agak-agak boleh sampai tak? So kalau dalam bisnes, macam mana waste dia? Siapa yang boleh jadi waste? So maybe you nak panggil mentor boleh, you nak panggil coach boleh, you nak panggil guru boleh, you nak panggil cikgu boleh. Sebab dia akan beritahu kat mana roadblock, kat mana halangan, kat mana silap, kat mana yang betul, supaya kita boleh sampai cepat ke matlamat kita tu dengan pantas. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, selamat berhujung minggu insya-Allah. So pagi ni saya seperti biasa ada bersama-sama dengan anda untuk memberikan anda insya-Allah sedikit sumbangan idea, tenaga, strategi. Okey, dan juga kami nak bangkitkan semangat anda untuk mulakan awal pagi anda dengan cemerlang, dengan baik insya-Allah. Dan saya tahu saya nak tanya berapa ramai kat sini yang ada isu untuk nak dapatkan sale yang bagus. Berapa ramai kat sini yang sangat struggle nak buat jualan masa lockdown dan PKP ni, masa COVID ni. Berapa ramai kat sini yang dah pening, tak tahu apa benda dia nak buat posting kat Facebook dia. Berapa ramai kat sini yang sebenarnya tak kenal siapa customer dia. Dia main belasah, semua orang adalah customer dia. Baik ngaku sekarang. Kata aku pun kan sendiri yang susah. Berapa ramai kat sini yang sebenarnya tahu dan sedar yang dia tak tahu marketing. Macam dia baru tahu, lah aku rupanya isu aku yang paling besar adalah sebenarnya aku tak tahu marketing. Okay, tetapi acah-acah tahu. Acah-acah bila orang lain buat kelas tak nak masuk kelas. Sombong tuan-tuan. Ego bastard. Sombong, ego bastard. Tak sedar diri. Saya nak cakap bukan you. Saya dulu macam tu. Saya tak nak cakap dengan you all. You all semua okey saya rasa. Okay? Tapi saya tu adalah seorang yang macam tu. Sombong. Tak nak pergi belajar. Konon-konon. Alah, ni semua aku dah tahu dah. Apa hal nak kena belajar? Aku dah bertahun-tahun kot sekolah menengah. Kan? Dah bertahun-tahun dah belajar. Apa hal nak kena belajar lagi? Tapi kita tak sedar tuan-tuan. Tanpa ilmu, kita sebenarnya sesat. Saya pernah dengar tuan-tuan, saya pernah dengar satu benda yang saya faham. Saya faham satu benda. Benda yang kita lakukan tanpa kita tahu, kita main belasah sahaja. Contoh, macam saya lihat ramai sangat orang silap. Bila buat FBX je, tak ada butang lain dia nak tekan. Bila buat FBX je, tiada butang lain yang dia nak tekan selain daripada butang boost post. Ni yang saya nak tunjuk kepada ramai orang kesilapan dia. Dan ramai orang yang ego, sombong tak nak belajar dan tak nak ambil tahu, oh rupanya benda ni silap. Okay, kalau anda perasan, pernah nampak tak tu butang boost post, nampak tu. Butang boost post, bila kita buat posting nampak ada boost post. Nampak kat bawah tu dia ada butang boost post. Kan ramai orang dia tak tahu benda tu, dia main tekan je. Dia main belasah je tuan-tuan. Apa yang saya belajar adalah benda yang kita tak tahu, kita main belasah saja adalah dikira satu perjudian. Perjudian tuan-tuan.
Dan of course perjudian adalah tidak dibolehkan, diharamkan. Dan satu ketika, ada satu tahun tu yang saya buat marketing tak jadi dan saya rasa saya memang main hentam je. Saya main hentam kromo, saya belasah je. Saya tak tahu pun benda tu entah betul entah tidak. Saya ibarat macam mencuba nasib. Dan setiap kali saya memperjudikan nasib saya dalam marketing, dalam bisnes ni, apa yang saya buat tak jadi. Apa yang saya buat adalah tidak menjadi. Dan barulah saya faham, oh patutlah, mana nak jadi? Tiada keberkatan. Mana nak ada keberkatan, babe? Dah kalau kita memperjudikan nasib kita. Tapi dalam masa yang sama, kita adalah bersikap acah-acah pandai. Kita buat macam kita tahu. Sebenarnya, realitinya tak tahu pun. Realitinya kita tak tahu pun pasal marketing. Betul. That's why pagi ni saya nak kata dengan anda, saya nak beritahu apakah kesilapan ataupun apakah sebenarnya yang berlaku. What's happened? Apakah punca sales sendu? Sedangkan saya tahu kebanyakan anda di sini kan anda adalah orang yang nak make sure sales anda adalah berada dalam keadaan yang tinggi. Betul ke betul? Betul kan? Saya tahu anda adalah orang yang bila buat bisnes, anda adalah kena memastikan bahawa sales anda berada dalam keadaan yang bagus. Ini adalah matlamat kita, daily target. Mesti mencapai berapa jualan minimum. Tapi ramai orang nak mencapai sale ni tak senang. Sebab dia ada isu kat sini. That's why saya kata kenapa kami adakan tuan-tuan sarapan minda momentum, kami adakan bimbingan 30 hari. Kami adakan kelas demi kelas. Tapi benda yang paling menyedihkan saya adalah bangsa saya ni malas. Bangsa saya malas, bangsa saya tak ada orang kata semangat nak betul-betul beri peluang pada diri dia untuk berjaya. Pada dia dah lah, aku dah gagal 2-3 kali, cukuplah tu. Malas dah nak cuba. Sudah-sudah lah tu. Aku pun dah malas nak cuba dah. Aku rasa macam dah cukup lah tu. Aku ada banyak sangat benda yang aku rasa aku dah buat kot. Tapi memang tak boleh. Nak macam mana? Ya faham tak? Ya faham ni? Aku dah cuba macam-macam tapi still tetap tak boleh. Dan apa yang saya nak minta anda pagi ni adalah tolong beri peluang dahulu. Pastinya masih ada harapan untuk anda capai jualan. Pastinya masih ada harapan. Pastinya masih ada peluang kat sini. Pasti ada. Tuan-tuan, kita bertuhankan Allah Ta'ala yang maha kaya. Kita bertuhankan Allah Ta'ala yang maha pengasih. Kenapa tidak Allah Ta'ala tidak bantu kita? Apa sebab yang Allah Ta'ala tidak beri peluang? Kalau kita mulakan dahulu dengan beri peluang kepada diri kita. Dan dengar dulu, jangan sibuk tanya harga kelas. Inilah satu lagi bangsa saya ni. Minta maaf lah kalau saya menegur ni. Kalau anda teguran saya menyebabkan anda rasa benci, rasa tak suka, tak apalah. Saya sanggup. Demi memberi anda pengajaran, tuan-tuan. Demi memberi anda teguran. Balik-balik bila saya tengah mengajar, kelas berapa ringgit? Kelas berapa ringgit? Sedangkan saya nak bagi tahu kelas yang sedang kita adakan sekarang ni percuma. Pukul 8.30 kejap lagi, saya ada kelas online kan bisnes anda. 2 jam ke 3 jam saya bagi. Percuma. Kenapa masih lagi sibuk bertanya berapa ringgit? Kalau saya bagi tahu berapa ringgit pun, even saya bagi tahu 20-30 ringgit pun, anda tak akan masuk. Anda akan sangat berkira dengan diri sendiri untuk belajar. Bangsa kita tuan-tuan, kekurangannya adalah bila bab belajar, dia berkira. Dia berkira tuan-tuan. Bila bab pembaziran, isap rokok, tak apa. Beli langsir mahal, tak apa. Beli phone mahal-mahal, tak apa. Walaupun tak ada follower. Walaupun tak ada customer. Walaupun dia dah PM tu, PM customer dia dah reply, customer dia krik-krik senyap. Tak apa. Tak apa, tak kisah. Handphone mahal, sanggup berhutang, tak apa. Ilmu RM10 berkira. Dan saya nak bagi tahu tuan-tuan, kalau kita teruskan perangai macam ni, kita takkan ke mana-mana. Serius lah, kalau berteguran pagi ni, bukan sahaja saya bagi anda sarapan minda, saya bagi anda sentapan minda juga. Dan menyebabkan anda tak suka, even anda tak masuk lagi pun sesi live saya ni, tak apalah. Saya sanggup. Asalkan menyebabkan mungkin petang ni, besok lusa, anda berfikir-fikir. Betul juga dia cakap. Aku ni sombong.
Aku ni acah-acah aku pandai. Aku buat posting tak ada siapa pun nak respon. Bukan pasal kita nak orang like, komen saja, bukan. Tapi yang penting respon. Respon memberi maksud, petanda bahawa orang tu berminat dengan produk atau perkhidmatan kita. Tapi kalau dia senyap, bermaksud itu adalah tidak bagus. Itu bermaksud kita tak akan capai jualan yang bagus. Kita tidak akan ada peluang untuk membantu pelanggan. Betul ke betul? So tolonglah fokus pada kelas yang percuma ni. Apa yang saya bagi percuma ni follow. Tak payah sibuk tanya berapa ringgit kelas. Yang biasa tanya berapa ringgit kelas tak masuk pun, guarantee. Orang yang kalau nak masuk dia akan tanya, apa yang kelas tu boleh bantu saya? Apa masalah saya yang boleh dibantu? Apa masalah? Usahawan, peniaga yang macam mana akan dibantu? Itu orang yang bertanya dengan betul. Oh, dia tanya bila kelas tu, saya committed nak masuk. Faham ni? Tapi yang duk sibuk tanya berapa ringgit kelas, berapa ringgit, even ada yang pertikaikan. Kelas mahal. Astaghfirullahalazim. Kelas bagi percuma mahal. Kelas bagi percuma mahal. Dan cuba nak jatuhkan orang lain, cuba jatuhkan semangat orang lain nak belajar. Ni masalah satu lagi ni bangsa saya. Kesedihan saya adalah, orang lain committed gila nak berjaya, dia duduk kat situ dan memberi hinaan, cercaan, makian supaya orang ni lemah semangat dan lupa tujuan asal perjuangan dia adalah bela keluarga yang susah ni, hutang banyak belum bayar, makan minum tak ke mana, susu anak tak ke mana, kau jatuhkan semangat dia, babe. Selagi mana dia susah, selagi mana dia sesat, yang buat ni tadi menanggung dosa tu. Minta maaf ni teguran saya. Sekurang-kurangnya kalau anda tak berjaya pun, jangan jatuhkan semangat orang. Muhasabah diri balik, bagaimana untuk aku bangkit untuk nak berjaya. Bukan pergi balon orang lain. Bukan buat sesuatu yang buruk nak menjatuhkan orang. Kita faham masalah orang kita ni adalah bila dia gagal, dia akan make sure semua orang lain pun gagal. Kau tak layak nak berjaya. Aku dah try. Eden dah torai. Tak boleh. Kau kenapa nak pergi berjaya pula? Tak boleh. Kau tak boleh berjaya. Ibaratnya macam kalau kita nak berjaya, kena minta izin dia. Ini masalah kita. Tolonglah saya minta. Kalau ya pun you rasa you dah tak boleh berjaya, jangan kacau orang lain. Apa saja benda buruk kita bagi tuan-tuan kepada orang, 10 kali ganda lebih buruk kita akan dapat. Minta maaf lah saya cakap benda ni. Kalau ini menyebabkan dah tak masuk FB Live saya, tak apa. Saya nak bantu bangsa saya, bangsa Malaysia, mendapat satu kesedaran yang baru. Satu kesedaran yang baru. Saya tak nak kita jadi bangsa yang namanya Islam, Masya Allah. Kita menjadi umat Nabi Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersalawat kepada baginda. Itu pun tak selawat sangat. Itu pun kadang-kadang tak selawat sangat. Kadang-kadang kita mengaku umat baginda, tapi kita tak berselawat pun. Busy, buat-buat busy. Padahal sale satu hari nak dapat 2 pun susah. Nak dapat 2 order pun mencabar, babe. Tapi masih lagi menegakkan benang yang basah. Macam. Tapi masih lagi dalam keadaan yang tidak sedar diri yang kita ni susah. Tolonglah. Kalau kita dapat tahu yang sekarang ni kita berada dalam keadaan susah, kita bertanggungjawab ubah nasib hidup keluarga, follow kelas ni. Kejap lagi semua saya ada kelas. Sebentar lagi saya ada kelas, ubah 2 jam. 2 jam saya bagi masa saya hujung minggu ni. Dalam keadaan kita pun sedang ada kelas advance. Intensif momentum pemasaran internet. So saya nak bagi tahu anda, apakah 5 challenge? Apakah 5 punca yang menyebabkan sales kita ni sendu? Boleh faham tu tuan-tuan? Okay, siapa nak tahu benda tu? Siapa nak tahu benda tu? Okay, ini benda yang saya nak tahu. Okay, yang saya nak beritahu pada anda. Hopefully, saya harap anda boleh follow tuan-tuan. InsyaAllah, terima kasih. Saya ucapkan tahniah juga tuan-tuan. Terima kasih kepada sebahagian daripada kita, daripada anda yang committed. Yang committed untuk nak berjaya insyaAllah. Yang mana yang tadi anda rasa, betul lah aku kena betulkan yang ni, aku kena betulkan ni, bagus. Kita akan dapat satu kesedaran kat situ.
Dan minta tolong kepada rakan-rakan yang saya anggap sahabat-sahabat saya, klik butang share supaya ramai orang dapat kita bantu sama-sama pagi ni. Yang best dalam Islam pun, apa saja benda baik yang kita lakukan, tekan butang share. Dan selagi ada orang menonton video ni, yang insya-Allah kalau beri kesedaran kebaikan, kita pun sama-sama dapat sedikit ganjaran pahala kat situ. Boleh ke boleh ni? Tekan butang share. Terima kasih kepada yang dah tag kawan-kawan dia. Thank you very much. So macam ni. Bila kita, tuan-tuan, bila kita ni nak mencapai sale, saya draw kat sini. Bila kita ni nak mencapai sale, so anda dah ada bisnes kat sini. You all dah ada perniagaan. Kat sini, saya cakap kat sini anda ada bisnes. Bisnes ni tak kisahlah. You all berbentuk produk ataupun perkhidmatan. So, along the way ni nak pergi kepada pelanggan. Ya Allah, bukannya senang ni, babe. Nak pergi kepada pelanggan ni. Okay, nak pergi kepada pelanggan ni. Dan pelanggan nak kata yes, setuju nak beli. Masya Allah, bukan senang. Agak mencabar. Siapa setuju dengan saya kat situ? Sebab bila pelanggan berkata yes, baru berlakunya transaksi, baru berlakunya sales. Kalau pelanggan, masalahnya bila kita dengan pelanggan ni, all the time bila kita bercakap, dia akan cakap no, 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 no lah. Masalahnya lebih kata banyak no daripada yes. So how to get yes from our customer? So saya nak menggariskan dulu apakah 5 punca yang menyebabkan customer ni tak yakin. Yang menyebabkan sales kita ni masih lagi sendu. Saya nak tanya anda berapa ramai nak tahu benda ni? Berapa ramai kat sini yang nak tahu? Cik, nak tahu ni. Kan? Siapa yang nak tahu kat sini? Okay, siapa yang nak tahu? Nak tahu? Okay, setuju untuk tahu? Okay, bagus. Sebentar. Okay, saya letak skrin saya di situ dan saya boleh explain kepada anda dengan besar sikit. Okay, so ramai orang, banyak perniagaan ni masalahnya adalah, okay, apakah punca? Nombor 1, saya nak bagi tahu. Saya nak gariskan apakah dia punya halangan. Saya warna merah lah kat sini. Sebab kalau dia ada tembok dia yang pertama. Tembok yang pertama, tuan-tuan. Nombor 1 saya nak cakap adalah, the first thing yang berlaku adalah tak onlinekan bisnes. Tidak onlinekan bisnes. Tuan-tuan, hari ini ada lebih kurang 26 juta orang gunakan Facebook. Hari ini saya nak bagi tahu, kita ni sedang berada dalam fasa lockdown. Kita sedang berada dalam fasa lockdown. Kita berada dalam keadaan yang PKP, tuan-tuan. Saya nak bagi tahu ni, ini adalah data, data COVID semenjak daripada lockdown, tuan-tuan. Daripada lockdown 1 hari bulan Jun hari tu, sehingga yang data saya ambil ni adalah sehingga 13 Jun. Kalau anda tengok, tuan-tuan, adakah anda nampak ada penurunan kes? Cuba beritahu saya. Adakah anda nampak ada penurunan kes ataupun tidak? 6,000, 7,000, naik 8, 7, naik turun 5, naik balik 6, naik balik turun 5, naik balik 6, turun 5, naik 6, semalam dekat 7. Dan kalau anda masih berfikir, tak apalah, aku tunggu COVID dah okey, tunggu COVID dah reda. Nanti okey lah balik, nanti aku boleh buka kedai balik, aku boleh berniaga macam biasa. Tuan-tuan, jangan tunggu. Jangan ditunggu benda yang tak pasti. Kalau kita melihat secara logik, tuan-tuan, benda ni bukan kita nak. Kita berdoa tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari ni berdoa untuk supaya Allah Ta'ala hapuskan wabak ni. Tetapi realitinya tak turun. Dan adakah anda masih lagi nak menunggu untuk buka kedai sedangkan masih lagi kes tinggi? Kita tak tahu bila, tuan-tuan, akan okey. Bila ekonomi, bila social life akan dibuka seperti biasa. Vaksinasi masih lagi tak ramai dapat. Saya dah apply daripada bulan 2. Tak ada respon pun. Bila kita tidak mendaftar, dikatakan anti-vaksin. Bila dah mendaftar pula, tiada respon. Macam tuan-tuan, website buat sampai 70 juta. Nak masuk website daftar vaksin pun tak boleh. Ni bukan nak komplain, nak cakap pengalaman. Sebab kami dalam bidang teknologi. Kami kelakar tengok website tu. Semua adalah menggunakan template free.
Tetapi 70 juta harganya. Kan tak masuk akal. Kan lebih baik 70 juta itu dia beri vaksin kepada orang ramai. Daripada buat website yang mengarut. Yes, kami ada tim R&D, kami ada programmer, kami ada web developer. Mereka tengok website tu. Website tu menggunakan template percuma yang boleh ambil di Google. Nak macam mana tuan-tuan? Tapi apa saya nak cakap adalah, tuan-tuan, kita nak tengok bagaimana kita kena onlinekan bisnes. Saya nak beritahu kejap lagi ni. Lagi 4 minit je masa saya. 8.30 saya akan berada dalam kelas namanya onlinekan bisnes anda. 2 jam saya spend masa dengan anda. Macam untuk bagi tahu bagaimana anda, terutama siapa kat sini yang agent, siapa yang dia adalah agent, dia perlu tahu bagaimana nak onlinekan bisnes. Serius. Anda kena tahu bagaimana nak onlinekan bisnes. Okay. Nombor 2, halangan dia kat sini adalah, apakah halangan nombor 2 adalah, nombor 2 saya nak cakap. So saya akan bagi solution dia yang kejap lagi tu. Nombor 2 adalah salah platform. Bila online, sama ada salah ataupun dia terlampau fokus banyak sangat platform. Tu pun masalah juga. Facebook nak buat, IG nak buat, Telegram nak buat, TikTok nak buat, semua kau nak tapau. Padahal tak terlarat pun nak buat posting. Saya percaya buat tuan-tuan macam ni, bila kita fokus terlampau banyak, contoh, katalah bila kita memasak lah, kan, orang perempuan tahulah kan, bila kita pasal memasak ni, mana boleh kita masak banyak sangat lauk, banyak sangat makanan dalam satu masa? Tak terhandle. Betul kan? Dalam satu masa, kita kena fokus pada satu benda dulu. Siap benda ni, ataupun kita ada orang lain. Okey, kau masak tu, aku masak ni tau. Kau masak sana Engkau, yang tu, yang periuk ketiga. Baru boleh. Dan saya nak cakap dengan anda, saya nak beritahu anda, kenapa saya masih lagi memilih Facebook sebagai platform utama untuk nak buat marketing. Saya masih lagi. Kenapa saya masih lagi memilih Facebook? Okay. Sebab apa yang saya nak cakap adalah Facebook masih lagi nombor 1. Okay. Jangan saya tunjuk pada anda social media. Okay. Saya nak tunjuk pada anda apakah top social media yang masih lagi tinggi. Okay. Yang masih lagi tinggi penggunanya. Kat situ yang saya nak bagi tahu tu sebenarnya. Okay. Dan kita dapati yang masih lagi tinggi adalah, masih lagi berada yang tangga yang tertinggi adalah Facebook. Bila saya dapati kat sini, yang masih lagi tertinggi adalah masih lagi Facebook, tuan-tuan. So that's why lah saya kata, saya tak nak anda fokus terlampau banyak. Sebab di Facebook pun kita masih lagi tak kuasai Facebook dengan betul. Kita masih lagi tak guna. Ni saya tunjuk pada anda. Ni sudah statistik dia. Facebook masih lagi mendominasi, tuan-tuan. Masih terlampau jauh. Dan saya agak kehairanan sedikit bila tengok ramai orang kita yang sibuk fokus banyak pada Instagram. Konon-konon nak jadi Insta famous. Tuan-tuan, it's not about famous tak famous. It's about kau buat duit ke tidak. Kita buat duit ke tidak, itu yang lebih penting. Sebab family kita nak makan. Family kita nak makan. Family kita perlukan saraan. So, top nombor 1 tetap masih lagi Facebook. Jauh sangat beza dengan IG. Dan saya nak beritahu juga kenapa saya milih Facebook adalah antara sebabnya 70% orang yang income dia tinggi, dia adalah menggunakan Facebook. Itu bermaksud Facebook mempunyai purchasing power yang bagus. Macam. Okay? So, saya nak anda sama-sama memberi perhatian kepada Facebook dahulu. So, bila kita dah pilih dan kuasai betul-betul, tahu macam mana selok-belok dia, bagaimana nak guna, bagaimana nak drive supaya kita boleh dapat lebih ramai customer kat situ. So, jadi kita dah boleh start buat income. Hari ni saya nak tunjukkan terus ilmu yang praktikal yang anda lihat sendiri. Saya dah melihat sendiri. Terlalu ramai yang kami guide dalam bimbingan 30 hari yang serendah RM10 je. Alhamdulillah ramai yang kata sale dah meningkat. Ada yang dah capai RM10,000 pertama. Dengan apa yang kami share, apa yang kami ajar setiap hari.
Setiap hari ada kelas kurang-kurangnya 1 jam. Setiap hari. Dan bagi anda yang join bimbingan 30 hari pun, akan dapat semua recording yang kita dah rekodkan dah. Okay? Walaupun katalah anda dah tinggal, sebab ni dah lebih hari yang ke 10 dah. Tetapi anda tetap dapat recordingnya, tuan-tuan. That's the amazing tentang apa yang kami buat. Okay, dalam bimbingan 30 hari. Jangan, saya tunjukkan dah. Saya ada bukti. Ada bukti, jangan risau. Saya ada bukti yang kami dah buatkan benda tu. Okay, kejap kejap. Okay, ini saya tunjukkan. Ni bukti dia kami berikan kepada anda. Ni nampak? Koleksi e-book. Koleksi video yang kami dah berikan. Kalau anda lambat masuk. Koleksi video chat. Okay, nampak tu semua ada. Koleksi bimbingan selama 30 hari. Setiap hari. Kami berikan kepada anda yang mungkin dia masuk lewat. Dia baru daftar hari ni ke bimbingan 30 hari. Dia dapat recording tu. Semata-mata tujuan kami tak nak anda terlepas walau 1 poin. Anda je lah sama ada larat atau tidak. Nak tengok semua video tu. Faham atau faham ni? Okay. So, poin yang ketiga, saya rush ni sebab kejap lagi saya nak start kelas OBA, tuan-tuan. Saya harap anda pun dapat bersama-sama dengan saya sebentar lagi. Poin saya yang ketiga adalah, kenapa kebanyakan bisnes sendu adalah nombor 3. Okay. Nombor 3 adalah ayat lemau. Ayat yang digunakan tu lemau. Tuan-tuan, pergilah guna Facebook, TikTok ke Instagram, pilihlah banyak-banyak. Kalau ayat tu lemau, tuan-tuan, tak ada siapa nak baca. Tak ada siapa yang akan fahamkan. Tak ada siapa yang akan tertarik nak pergi bertanya, nak beli you all punya produk. Tak ada siapa memberi perhatian. Kita ada ramai pesaing. Tambah satu lagi lah halangan dia. Halangan nombor 4. Tapi janganlah nak jatuhkan pesaing pula. Carilah strategi yang baik, yang bagus untuk kita nak bersaing dengan baik. So nombor 4 isunya adalah pesaing. Terutama bagi anda yang berniaga sebagai ejen. Kena ingat, bukan you all seorang je yang jadi ejen. Ada ramai orang lain pun jadi ejen. So macam mana kita nak menjadi ejen yang orang nampak, ejen pilihan, ejen yang orang pilih untuk beli barang? Macam yang kelima, saya nak bagi tahu satu lagi adalah nombor 5. Kenapa ramai orang yang masih jadi ada Roblox kat sini? Nombor 5. Nombor 5, tiada result. Okay, dia tidak ada result. Dia tak sharekan testimoni customer dia. Tiada result testimoni. Ni pun menyebabkan ramai orang ke laut. Tuan-tuan, pepatah Mak Saleh kata, result speak louder than words. Kita gebang macam mana pun, tuan-tuan, bila ada testimoni, bila ada result, orang dah tak boleh nak tolak dah. Orang dah tak boleh nak reject dah. Okay? So, saya nak mengajak anda untuk join saya selama 2 jam. 2 jam je saya minta masa anda pagi ni. Dan dia adalah free. Kalau anda nak bayar, boleh. Okay? Kita ada kelas OBA sekejap lagi. Okay? Nilai kelas ni adalah RM499. Anda tak payah bayar. Saya sponsor anda punya tiket ni free, anda masuk 2 jam. Itu pun kalau anda ada kesedaran, itu pun kalau anda ada kebangkitan untuk nak berjaya. Dan bagaimana untuk anda mendapatkan akses ni? Anda pergi ke Telegram saya, telegramnajib.com. Masuk grup Telegram ni, join, sebab ada banyak juga kita bagi. Termasuk yang terbaru, kita bagi anda checklist untuk buat marketing, checklist untuk buat Facebook Live, checklist untuk share apa konten, apa posting yang menarik dalam Facebook. Kami bagi anda percuma kepada anda yang join grup Telegram ni. Dan untuk pagi ni, untuk anda yang join, untuk anda yang nak masuk ke kelas OBA, you pergi ke Telegram Najib, you all akan dapat link untuk masuk kelas. So, klik link tu, ketik kat situ, dan masuk kelas dan jumpa saya kat situ. Okay? So, make sure jumpa saya. Tolong tuan-tuan, tolong weekend ni kita tak ada buat apa, kita pun lockdown, tak ada tempat yang kita boleh pergi merayap mana-mana. So, saya harap anda dapat bersama-sama dengan saya untuk berada dalam kelas, online kan bisnes anda, edisi bagaimana ejen boleh tarik ramai pelanggan dan dia capai 10,000 dia yang pertama. Saya nak bagi anda beberapa blueprint penting. Bagaimana untuk anda nak dapatkan strategi, cara, support yang kami boleh beri kepada anda
secara percuma. Jangan tanya berapa ringgit. Saya dah bagi tahu dah. RM499. Kalau anda nak bayar tetapi tak payah bayar, kami berikan secara percuma insya-Allah. Kami pun bersyukur atas izin Allah Ta'ala, ada sedikit bajet yang menyebabkan kami boleh membiayai. Kami boleh menaja anda untuk belajar. Walaupun bukan kami dapat Zoom bukannya free tuan-tuan. Zoom kelas adalah berbayar. Dekat hampir 30,000 sebulan. Yang kami kena bayar untuk guna Zoom yang boleh masuk 10,000 orang. Anda boleh cek sendiri dalam laman web Zoom. Anda boleh tengok berapa harga Zoom tu. Okay, so kita jumpa kat bilik sebelah, kelas kita kat Dewan Utama dalam Zoom kejap lagi. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya doakan anda berjaya. Saya doakan anda berkat. Saya doakan anda bangkit. Beri harapan, beri peluang kepada diri anda insya-Allah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.